Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 ingin membentangkan pengaruh media massa dan kesannya terhadap adab dan akhlak dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Saya Nur Emilia Yasmin binti Nasir. Saya Siti Rashidah binti Muhammad Yatim. Saya Nur Ariana Iman binti Azhar. Dan saya Syafiqah binti Muhammad Basri. Tajuk yang kami ingin bentangkan terdiri daripada pengenalan, definisi pengaruh media massa, definisi adab dalam menggunakan media massa, definisi akhlak dalam menggunakan media massa, kategori-kategori media massa, implikasi pengaruh media massa dalam kalangan remaja dan masyarakat, cadangan dan akhirnya kesimpulan. Tajuk yang akan dibentangkan pertama sekali adalah pengenalan. Dalam pengenalan ini dia menerangkan bahawa media massa merupakan pengaruh yang amat besar di dunia masa kini dengan penggunaan yang amat tular. Media massa terdiri daripada akhbar, majalah, risalah, buku, radio, televisyen dan internet. Apa-apa saja bahan media yang boleh menyebarkan atau berkongsi informasi. Informasi berada di hujung jari dengan kewujudan internet. Lebih lagi dalam abad ke-20 ini, komunikasi jarak jauh menjadi sesuatu yang amat mudah kerana adanya internet dan satelit yang itu semua. Selain daripada manfaat yang diberi, media massa juga penting dalam membentuk akhlak masyarakat dan ia perlu dikendalikan dengan cermat agar kecelaruan dapat dielakkan. Seterusnya. Pengaruh media massa. Kemajuan media massa dapat digunakan untuk mencari pelbagai informasi dan untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Disebabkan media massa sering digunakan oleh setiap individu, ia dapat memberi pengaruh yang kuat dari setiap sudut dimensi kehidupan masyarakat. Perkembangan media massa telah menyebabkan terjadinya perubahan dan mempengaruhi corak pandangan, gaya hidup serta budaya seseorang individu. Tanpa disedari, media massa telah mempengaruhi jadual hidup kita dan mempengaruhi buah fikiran kita serta mewujudkan sejumlah keperluan. Hal ini menyebabkan berlaku perubahan secara positif maupun negatif. Pengaruh positif yang dapat dipengaruhi adalah seperti masyarakat akan lebih cepat mendapat informasi-informasi yang lebih tepat melalui media, memberi contoh teladan yang bijak dan untuk menyebarkan nilai-nilai ini. Jika disalahguna oleh satu pihak, maka dapat menimbulkan pelbagai masalah negatif serta menyiarkan perkara-perkara yang tidak benar dan tidak bermanfaat seperti mengubah hidup seseorang ataupun pengaruh hiburan menjadi pilihan utama masyarakat berbanding dengan agama dan ilmu. Seterusnya, adab menggunakan media massa. Dalam penggunaan media massa, semua pihak perlu bertanggungjawab ketika mengaplikasikannya. Justru ada adab ketika menggunakan media massa perlu dititik beratkan seperti golongan muda, terutama para remaja dan pelajar perlu mendapatkan nasihat daripada guru mereka ketika menggunakan media massa untuk tujuan mencari maklumat pembelajaran. Selain itu juga, golongan remaja ini perlu diselia terlebih dahulu sebelum mereka menggunakan agak perkara-perkara negatif seperti perkataan kesat, pornografi dan lain-lain lagi dalam media massa. Akhir sekali, prinsip etika dan moral seharusnya menjadi asas dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai contoh, media massa boleh digunakan untuk menyebarkan dakwah. Perkara ini akan dapat memberi impak yang positif kepada masyarakat kerana apabila media massa dipenuhi dengan ilmu keagamaan, maka sesiapa yang melihat dan membacanya akan memperolehi ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Seterusnya ialah definisi akhlak dalam menggunakan media massa. Dalam dunia pasca kemajuan ini, generasi muda perlu mempersiapkan diri dengan kemahiran dalam menggunakan media massa dengan bertanggungjawab. Inisiatif ini perlu ditanami oleh ibu bapa dan guru kerana mereka menjadi teladan dan contoh kepada remaja-remaja dan generasi muda ini. Maklumat yang dikongsi di media sosial perlu dipertimbangkan. Ini kerana penyebaran maklumat yang salah boleh mewujudkan fitnah dan kacau bilau.
Ini termasuk seperti propaganda terhadap negara ataupun maklumat-maklumat palsu, lebih lagi di dalam dunia sekarang ini di mana banyak penyebaran maklumat palsu mengenai uh, virus COVID-19 ataupun apa berkaitan politik dan sebagainya yang boleh menimbulkan kacau bilau dan perselisihan faham. Seterusnya, etika penggunaan bahasa penting dalam aspek berkomunikasi di media sosial. Penggunaan bahasa yang baik dapat mengelakkan berlakunya perselisihan faham dan dapat menjaga silaturahim. Jika kita menjaga bahasa dan adab kita dengan baik, maka pergaduhan dapat dielakkan. Jadi etika dan akhlak kita dalam menggunakan media dalam apa-apa bentuk sekalipun perlu dijaga supaya kita boleh memelihara silaturahim kita di antara manusia yang lain. Menjadi contoh yang baiklah katanya. Media hiburan yang berunsur tidak elok boleh memberi pengaruh negatif kepada pengguna, lebih lagi kepada golongan muda yang mudah terpengaruh. Ini seperti yang dikatakan oleh Rania tadi, seperti bahasa kesat, pornografi, media kasar dan seperti trend-trend yang boleh menimbulkan berbagai kesukaran atau dan seterusnya. Niat yang dipasang dalam diri pada sejurus dengan perbuatan jika kegunaan media massa itu dengan niat yang berfaedah seperti mengulang kaji atau mencari bahan-bahan ilmiah yang ingin didalami, maka perbuatan ini boleh membuahkan hasil yang positif. Okey, seterusnya. Terusnya adalah kategori media massa. Yang pertama adalah media massa internet. Seperti yang kita tahu, media massa ini merupakan tunjang kepada segala media massa. Tanpa internet sudah pasti masyarakat tidak dapat mengakses mana-mana laman web sesawan dan mudah. Antara contoh penggunaan internet yang terdapat di Malaysia adalah seperti Telekom Malaysia, TM, Maxis, Time Fiber dan lain-lain. Rangkaian-rangkaian ini juga menjadi platform kepada setiap masyarakat untuk melakukan kerja tidak di rumah maupun di luar. Okey, seterusnya adalah media massa social media. Media massa ini menjadi kegemaran golongan muda kerana mereka mampu mencipta bakat masing-masing. Aplikasi percuma yang terdapat di Google Play dan App Store menjadi kegilaan remaja. TikTok antara aplikasi yang semakin hangat juga dijadikan sebagai platform untuk orang ramai menunjukkan kelebihan masing-masing. Bukan itu sahaja, peniaga-peniaga juga tidak putus asa menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, Facebook dan banyak lagi untuk memasarkan produk berjalan mereka. Okay, seterusnya adalah media massa televisyen. Media ini menjadi satu kewajipan untuk setiap masyarakat yang mempunyai sebuah televisyen di rumah. Kerana di sinilah masyarakat mampu memperoleh pelbagai pengetahuan dari masa. Sebagai contoh, saluran TV3 menayangkan buletin utama pada setiap hari jam 8 malam untuk menceritakan tentang isu-isu semasa lagi-lagi dalam era COVID-19 dan PKP 3.0 di Malaysia. Seterusnya, seterusnya adalah media massa buletin dan khabar. Media massa ini dikenali ketika zaman 90-an ke bawah kerana dia merupakan sumber pertama bagi setiap keluarga memperoleh berita atau isu semasa berkaitan negara dan luar negara. Jadi sebelum ada televisyen, orang-orang dulu akan baca buletin dan akhbar. Jadi seperti yang kita sedia maklum, surat khabar ni di mana-mana saja boleh terdapat. Kedai runcit kemudian menjadi kegemaran pembaca terutamanya yang berumur 40 tahun dan ke atas. Seterusnya, media massa tabloid. Media massa ini mungkin jarang didengari oleh masyarakat negara kita, tetapi tabloid sangatlah terkenal di beberapa negara lain seperti India, Afrika, Eropah dan Amerika Utara. Media massa tabloid adalah surat khabar dengan ukurannya lebih kecil daripada surat khabar kebiasaan yang terdapat di kedai. Tabloid tiada ukuran standard, tapi boleh didapati dalam pelbagai bentuk, tetapi masih lagi kecil daripada surat khabar biasa. Dan kebiasaannya tabloid lebih menekankan tentang kisah jenayahangan, gosip selebriti dan berita yang tidak diceritakan pada surat khabar biasa dekat televisyen. Sebagai contoh, salah satunya adalah Mastika. Seterusnya,
Seterusnya. Macam ni ke? Okey. Seterusnya, punca dan sebab pengaruh media massa dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Okey, kita pergi pelajar dulu. Okey, kalau pelajar, golongan inilah yang merupakan golongan yang lebih mahir dalam menggunakan media massa. Dan punca ni adalah berlaku disebabkan daripada golongan pelajar lah. Seterusnya, kalau kita tengok beberapa bukan ibu bapa yang mengikut kehendak anak-anak yang nakkan kuarantin elektronik ini boleh merosakkan fikiran dan pengaruh anak-anak. Tapi jika dilihat dari segi kebaikan, media sosial menjadi salah satu platform utama yang sangat aktif di sekolah kerana kita sedia maklum macam sekarang COVID-19 jadi Google Meet dan sebagainya digunakan. Bukan Google Meet saja tapi Google Classroom juga untuk memantau kerja sekolah dan sekolah para pelajar dengan mudah. Okay, seterusnya adalah masyarakat. Masyarakat ni dia berbeza cara penggunaan media massa dengan pelajar. Kalau masyarakat lebih kepada golongan tua, mereka akan menggunakan media massa seperti WhatsApp untuk menelefon ataupun menghubungi saudara mara, keluarga atau sahabat yang jauh. Lagi-lagi dalam musim COVID-19, platform media massa sebagai contoh Google Meet juga digunakan untuk menjadi platform mengadakan ceramah, bacaan surah-surah lazim dan sebagainya. Okay, next. Sebagai kita sedia maklum, media massa juga memberi implikasi terhadap pengaruh media massa dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Antara implikasi positifnya, memudahkan penyebaran informasi dan memudahkan di antara kalangan pelajar serta masyarakat. Yang kedua, media massa implikasi positif media massa juga dapat memulihkan pelajar dan masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain. Sebagai contoh, seperti dapat menghubungkan rangkaian komunikasi sesama kekeluargaan serta masyarakat tanpa mengira jarak dan masa. Yang ketiga, memudahkan pelajar dan masyarakat untuk mendapatkan maklumat dan perkembangan semasa. Sebagai contoh, aplikasi media massa dapat memberikan dan menyalurkan maklumat dan perkembangan semasa. Ialah seperti Facebook, Twitter dan Instagram. Next slide. Antara implikasi negatif media massa ialah penggunaan media massa secara berlebihan juga dapat memberikan implikasi negatif kepada pelajar dan masyarakat. Ia boleh memberikan individu terlalu taksub dan dengan penggunaan media massa sehingga leka dan melakukan perkara yang tidak berfaedah dan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah dan akhlak. Sebagai contoh, melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Selain itu, penyalahgunaan dalam menyebarkan sesuatu berita atau isu semasa sebagai contoh terlanjur terdapat individu yang tidak bertanggungjawab dan menyebarkan berita palsu. Next slide. Cadangan diri sendiri. Untuk mengelakkan diri dari terdedah dengan perkara negatif dalam media massa, kita haruslah patuh dengan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang disebut sebagai Akta Ibu agar dapat membendung media massa dari memberi informasi yang tidak dibenarkan kepada pelajar dan juga masyarakat. Kemajuan media massa seharusnya digunakan untuk perkara-perkara yang baik serta positif yang mana ianya dapat memberi kesedaran, ilmu serta perkara yang bermanfaat untuk dijadikan ikutan serta tauladan dalam kehidupan seharian seluruh masyarakat. Setiap informasi yang kita terima perlulah dipastikan kesahihannya kerana informasi mudah untuk disebarkan dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan muda dan boleh membawa fitnah juga jika informasi yang kita sebarkan tidak benar. Andaikan terdapat informasi yang negatif dan mencetus isu sensitif, kita haruslah membuat laporan kepada pihak yang sepatutnya dengan kadar segera untuk memastikan media massa ini tidak menjadi tempat yang boleh menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan huru-hara. Oleh itu, kita perlulah bijak dalam membezakan baik atau buruk dalam menggunakan media massa, lebih-lebih lagi pada zaman moden ini. Kerana zaman moden inilah fitnah mudah untuk disebarkan. Kita sebagai umat Islam perlu menjauhi fitnah kerana ianya merupakan dosa besar dan sesungguhnya fitnah itu lebih tajam dari mata pedang.
Cadangan sosial keluargaan, bapa harus memainkan peranan penting dalam memberi bimbingan serta didikan kepada anak-anak dalam penggunaan media massa. Selain itu, bapa harus memantau penggunaan media massa dalam kalangan anak-anak supaya dapat membendung serta mengelakkan daripada penyalahgunaan media massa dalam kalangan anak-anak seperti mengalami laman sesawang yang menunjukkan perkara-perkara yang tidak bermoral dan negatif. Selain itu, ibu bapa harus juga menghadkan penggunaan media massa dalam kalangan anak-anak. Next slide. Okey, seterusnya cadangan daripada pihak kerajaan. Pihak kerajaan sewajarnya meningkatkan lagi kelajuan internet yang terdapat di Malaysia. Ini disebabkan oleh negara Malaysia yang semakin maju memerlukan rangkaian litar internet yang laju supaya segala pekerjaan mudah dan cepat. Negara kita setiap tahun menerima pelbagai kunjungan daripada pelancong asing sudah pasti menginginkan data yang laju supaya mereka lebih selesa ketika bercuti di Malaysia. Oleh itu, kerajaan digalakkan untuk meningkatkan kelajuan internet di Malaysia daripada 4G kepada 5G. Bukan hanya kepada pelancong tetapi masyarakat juga akan lebih senang untuk melakukan kerja dengan adanya jaringan internet yang laju. Okey, next slide. Dan cadangan terakhir merupakan cadangan kepada pihak IPT. Cadangan yang saya dapat berikan kepada pihak IPT adalah dengan menggunakan media massa dalam silibus pembelajaran atau sebagai cara berkomunikasi dengan pelajar dengan cara yang lebih cekap. Ini kerana pelajar yang pihak IPT saya terima ada lebih kenal dengan media sosial. Jadi ia masuk akal untuk menggunakan media sosial atau media massa dalam silibus pelajar supaya mereka lagi kenal dan lebih mudah memahami. Seterusnya, mereka juga boleh menubuhkan program-program faedah seperti program kesihatan mental, program motivasi dan sebagainya melalui media massa. Ini boleh mewujudkan sifat komuniti di antara mahasiswa dan pensyarah dan tidak akan ada seperti dinding penghalang yang akan menyukarkan komunikasi yang berlaku di antara pensyarah dan mahasiswa. Dan akhir sekali, pihak IPT perlu menjadi pengaruh baik kepada mahasiswa dengan penggunaan media massa yang baik. Sebagai contoh, pihak IPT perlu memberi contoh bagaimana adab dan akhlak yang baik dalam menggunakan media massa. Ini kerana mereka juga menjadi pengaruh yang besar, pengaruh yang amat penting kepada mahasiswa. Jadi mereka perlu mengambil berat tentang pengaruh mereka. Secara kesimpulannya, media massa memberikan banyak manfaat serta faedah kepada semua lapisan pelajar dan masyarakat dalam memudahkan penyampaian maklumat serta dapat menyalurkan perkembangan situasi semasa. Selain itu, media massa juga memberi banyak manfaat serta input kepada semua pengguna. Salah satunya adalah memudahkan penyampaian maklumat, antaranya memudahkan pelajar dan masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kita sebagai pengguna media massa perlu menggunakan dan mengaplikasikan media massa ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya, tidak melakukan perkara-perkara negatif yang boleh menyebabkan terlibat dengan perkara-perkara yang tidak bermoral ketika menggunakan media massa. Secara konklusinya, golongan pelajar serta masyarakat perlulah memainkan peranan penting dalam menggunakan serta mengaplikasikan penggunaan media massa ini dalam kehidupan seharian kita dengan berhikmah dan sebaik-baiknya agar dapat melahirkan generasi yang mempunyai insaniah yang murni dan berwawasan agar dapat menjadi peneraju dalam kemajuan pembangunan negara. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kumpulan kami.